أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sidang penonton dan pendengar yang setia, dalam tazkirah siri Ramadan pada kali ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan alhamdulillah. Kalau kita sesama makhluk, sesama manusia, tuan-tuan, kita akan ucapkan dengan terima kasih. Maka dengan Allah kita ucapkan juga terima kasih ya Allah dan alhamdulillah pada Allah Rabbul Jalil. Jadi tuan-tuan, kenapakah bulan Ramadan itu dikurniakan ada satu hari dan ataupun satu malam yang
diberikan gelaran sebagai malam 1000 bulan. Sebagaimana ayat yang dibacakan pada permulaan pertemuan kita sebentar tadi, sidang pendengar sekalian, bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengurniakan di dalam bulan Ramadan ini yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan Karim, bulan Ramadan yang kita tahu tuan-tuan ya, disebutkan sebagai Ramad, iaitu panas. Bulan Ramadan ini bulan yang panas. Kenapa panas tuan-tuan? Bukan sahaja panasnya daripada segi cuaca, tetapi Ramadan itu panasnya untuk kita mengawal hawa nafsu kita. Tahan laparnya, tahan dahaganya, tahan matanya, tahan auratnya. Malah tuan-tuan, menahan seluruh panca indera dan tubuh badan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menguruskan pahala puasa yang diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla bermula daripada sahur sampailah waktu berbuka. Dan bonus yang Allah Ta'ala berikan ini hanya pada bulan Ramadan semata-mata, tidak ada pada bulan yang lain. Tidak ada pada bulan Muharram, pada bulan Sya'ban, pada bulan Rajab, pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Jamadil Awal, Jamadil Akhirnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla hanya berikan kepada bulan Ramadan semata-mata. Ginilah tuan-tuan, kita sebagai contohlah tuan-tuan, kita boleh tengok apakah keseronokannya dan perbezaannya kalau bulan-bulan yang lain digandingkan dengan bulan Ramadan. Cuba tuan-tuan tengok, kalau bulan-bulan yang lain, ada tak baju Melayu, songkok, kasut yang di-offer harganya sama dengan tarikh pada bulan bermula daripada bulan Rejab lagi? Ataupun tuan-tuan pada zaman bulan akhir persekolahan, kalau tuan-tuan tengoklah ya di hari-hari, pasaraya hari-hari, pasaraya Long Wan sebagai contoh tuan-tuan ni, dia akan letakkan satu signboard yang cukup lebar dan besar tuan-tuan, kembali ke sekolah. Dan ternyata bila ada signboard itu, ini mesti ada offer. Kasutnya, harga bajunya, harga pakaiannya, tudungnya, semuanya ada harga istimewa. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan bulan nak sambut Aidilfitri ni tuan-tuan, yang kita tak lama lagi nak sambut Aidilfitri ni. Dah berkira-kira, nak kira dodolnya, nak kacau ketupatnya, nak buat rendangnya, gantung langsirnya, tukar cadarnya. Ada yang nak tukar kereta, ada yang subhanallah tuan-tuan, tukar handphone raya, cincin raya, emas raya. Subhanallah tuan-tuan, sebab kita nak merebut peluang dan offer bonus ni. Dan kalau kita boleh merebut peluang-peluang itu untuk urusan keduniaan, kita boleh rebut, kita boleh pergi Maidin, boleh pergi kedai-kedai ni, sebab ada offer yang cukup istimewa yang tidak ada pada hari yang lain. Malah tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasanya sedang pendengar, kita pergi ke Jekyll. Saya nak berkongsi dengan hadirin sekalian, ada satu jual beli belah di Jekyll satu ketika, dah lama dah, 5-6 tahun yang lepas. Bila dia offer waktu itu, seingat saya, dia offer baju Melayu yang diletakkan nama-nama artis. Sepasang pakaian Aaron Aziz, baju Melayu Nabil, baju Melayu Abang Boce pun ada, baju Melayu Syuib. Jadi tuan-tuan, baju-baju Melayu ini digantungkan. Yang paling popular baju Melayu awal Syari lah, paling popular. Yang baju kurungnya baju kurung Syah Yahya ketika itu tuan-tuan ni. Ini dah artis yang lain. Jadi sidang pendengar sekalian, dekat Jekyll ketika itu dia nak offer, seingat saya ada seorang penjual tu, dia gantung baju-baju Melayu ni, dan di depan ni ada dua bakul. Satu bakul baju Melayu siap dengan songkok, dan satu lagi bakul baju kurung dilunggukkan. Dia kata dalam masa 60 saat, dia kata, bila saya tiup wisil, kata tuan-tuan datanglah ke bakul ni, padankan baju-baju Melayu yang tuan-tuan suka, warna yang tuan-tuan nak, saiz yang tuan-tuan nak, tetapi dalam masa 60 saat sahaja.
Kalau tuan-tuan dapat padankan pakaian itu dan tuan-tuan boleh beli dengan harga yang cukup istimewa, RM100, biasa 360 sepasang. Baju dengan seluar 100. Samping lain, songkok lain tuan-tuan ya. Jadi bila baju dengan seluar 100, baju kurung dengan kain 100. Ini tuan-tuan offer yang boleh menggegarkan hati kita, terutamanya hati para isteri kita tuan-tuan. Orang perempuan bila tengok offer macam ni, jom kita pergi. Mula mengajak saja tuan-tuan ke situ. Dan apa yang berlaku bila whistle ditiupkan, prit, berebut. Pakat nak beli. Prit, masa habis. Bila masa habis, Allah kita bagi tahu dengan yang tukang tiup whistle, Allah dia tambahlah lagi masa 60 saat ni pendek sangatlah, tambahlah lagi 120 saat 2 minit. Kata tak boleh lah, pihak pengurusan tetapkan 60 saat saja. Kalau abang dah boleh tangkap satu baju saiz Aaron Aziz, seluar saiz Nabil, nasib abang lah. Jadi tuan-tuan, rebut itu maknanya nak kata kaitkan dengan malam 1000 bulan, itu keadaannya. Adakah kita nak rebut malam 1000 bulan itu? Macam mana kita nak rebut keadaan tersebut dengan kita nak rebut pakaian itu? Jadi tuan-tuan, bila kita nak rebut pakaian itu dalam masa yang kita nak ditetapkan, mampukah kita? Tak mampu tuan-tuan. Dalam masa 60 saat tak mampu. Begitu juga dengan Ramadan. Rebutan masa, offer yang Allah Azza wa Jalla berikan hanya sebulan. Dalam 12 bulan, hanya sebulan saja Allah Ta'ala anugerahkan Ramadan Al-Mubarak. 11 bulan lagi tak ada offer ni malam 1000 bulan, hanya ada pada bulan Ramadan. Itu sebab tuan-tuan, kita nak tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan rahmatnya pada bulan tersebut dengan mewajibkan puasa sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat Allah Azza wa Jalla tentang puasa, la'allakum tattaqun. Tuan-tuan ingat tidak? Last sekali tu la'allakum tattaqun, untuk capai takwa. Bila kita dah dapat takwa, kita dah dapat menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar beriman. Sebab tuan-tuan, kita berpuasa ini untuk capaikan takwa, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla tanpa berbelah bahagi. Orang tak tahu tuan-tuan. Lambang ketaatan ini orang tak tahu, hanya kita dan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, cuba kita fikirkan bersama tuan-tuan. Kita berpuasa. Kalaulah dia nak buka puasa tuan-tuan, dia ambil wudu, dia minum teguk, telan, ya. Masa ambil wuduk tu dia telan air seteguk. Bukan orang tahu pun, tetapi siapa tahu? Allah Azza wa Jalla tahu. Tapi dalam keadaan tersebut, ramai-ramai kita yang berpuasa ni, yang minum air masa ambil wuduk ni tak ramai. Ramai yang berpuasa. Sebab apa tuan-tuan? Lambang takwa, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab hadirin sekalian, bila kata mereka itu bertakwa kepada Allah, sebagaimana dalam satu hadis kursi yang telah diterangkan tuan-tuan, banyak dalam hadis-hadis kursi, di mana istimewanya dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan amalan yang dikerjakan selama sucinya bulan Ramadan tersebut. Semua kerja berlipat ganda, sedekahnya berlipat ganda, semayang fardunya berlipat ganda, baca Qurannya berlipat ganda, buat baiknya berlipat ganda, kata-kata yang baik berlipat ganda. Itu sebab tuan-tuan, bila dalam bulan Ramadan kita tahan semua nafsu, nafsu kata-kata, nafsu bicara, nafsu mata, nafsu tangan, nafsu kaki, semuanya kita tahan, blok habis. Untuk dapatkan ganjaran ni tuan-tuan, kalaulah kebiasaannya kita sebelum bulan Ramadan, kitalah orang yang hebat, dengan WhatsAppnya, dengan Tele-nya, Instanya, TikTokinya, gula-gulanya, Facebookunya, WhatsAppinya. Masya Allah tuan-tuan, kita terlampau sibuk tuan-tuan dengan handphone ni. Terlampau sibuk tuan-tuan kita dengan alat komunikasi itu, sampai kita tak sibuk dengan Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quran ni tuan-tuan, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, dengan kita baca Al-Quran ni tuan-tuan, dalam masa sebulan Ramadan itu, kita cuba khatamkan ataupun kita betulkan bacaan, cari tok guru, ganjarannya melimpah ruah. Siapa yang bagi? Allah Azza wa Jalla. Sebab tuan-tuan, ini adalah merupakan janji daripada baginda Nabi SAW, bahawa dalam bulan Ramadan itu ada barakah, dalam sahur itu ada barakah. Hadis Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa-siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman. Iman ni tuan-tuan,
imanan wahtisaban, dan pengharapan, kita mengharapkan sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang lalu. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam kitab tafsir Jalla Jalalain mengatakan, dalam karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyebutkan bahawa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adalah amal-amal soleh ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut lebih baik daripada malam-malam sebelumnya. Jadi tuan-tuan, kita ni kadang-kadang masyarakat kita nak menunggu malam 1000 bulan itu. Sepatutnya tuan-tuan, yang baginda Nabi SAW train, baginda Nabi SAW tarbiyah, baginda Nabi yang mulia mengajar para sahabatnya untuk menunggu malam 1000 bulan itu, dah prepare-nya bermula daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan perasan, bermula daripada bulan Rajab, kita semayang berjemaah di masjid, di surau tuan-tuan, apa imam baca doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab lagi kita dah baca doa ni. Sahabat-sahabat Nabi dah mula biasakan dengan sebutan doa tersebut. Zikir mereka dibunyikan, Ya Rab, wahai Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Habis bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, doa lagi, Ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ulang lagi, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, kemudian temukan kami dengan bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Ni nak dapat malam kemuliaan 1000 bulan ni. Dan malam 1000 bulan ni tuan-tuan, bukannya senang nak kita dapat. Kita hidup 84 tahun ni tuan-tuan. Usia kita daripada mula akil baligh sampai saat ini, berapa banyak ibadah yang kita dapat dengan malam 1000 bulan ni. Daripada mula kita akil baligh sampailah ke saat ini, berapa banyak malam yang kita dapat dengan malam 1000 bulan. Kadang-kadang tuan-tuan, malam itu terlelap kita. Itu sebab bila kita berlatih bermula daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan start daripada malam pertama bulan Ramadan, kita dah train dah dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan qiyamnya, semayang malamnya. Bukannya kita tuan-tuan bila datang bulan Ramadan semayang tarawih, selawat bukan main. Masya Allah tuan-tuan. Selawat ni tuan-tuan ni, bila Allahumma salli wa salli, salatu tarawih, Asabakumullah, menjawab selawat ni tuan-tuan, dialah orangnya. Sallallahu salam alaih, dialah orangnya tuan-tuan. Kuatnya, gegar masjidnya, naik urat lehernya. Tetapi bila tiba time witir, bangun balik. Habis 8 rakaat, bangun balik witir. Kita tahu tuan-tuan, dia nak semayang malam dekat rumah, dekat bilik, carry on. Tapi tuan-tuan, sebagai syiar bulan Ramadan, kita ni tuan-tuan ni, datang bulan Ramadan ni setahun sekali. Apa salahnya witir sekali dekat masjid, kemudian you nak balik, baliklah. Nak balik semayang malam berapa puluh rakaat pun, kalau dalam pendapat Umar Al-Khattab, beliau menyatakan dalam mafhum kata-katanya tuan-tuan, witir itu tidak berlaku pada dua kali dalam satu malam. Dah witir dekat masjid, balik semayang nak semayang tahajud, nak semayang hajat, nak semayang taubat, nak semayang tasbih, terpulang. Tetapi tak payah tutup dengan witir. Tapi andai kata nak witir juga, apa salahnya? Budaya masyarakat kita tuan-tuan, bila kita bangun ramai-ramai lepas 8 rakaat, dia tak apa syok lah tuan-tuan. Kita macam tak nak ambil tuan-tuan. Kita macam tak nak ambil peluang offer itu. Lebih kurang lah tuan-tuan, lebih kurang. Macam kita nak lepaskan batuk dekat tangga je. Maknanya kita tak bersungguh lah tuan-tuan. Bila tak bersungguh, jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli ni nak dapatkan 1000 bulan itu kena bersungguh tuan-tuan. Kena bersungguh daripada awal Ramadan sampai ke malam hari raya. Kesungguhan kita tu bagaimana tuan-tuan? Konsisten, istiqamah. Yang tu sebab bila kata ibadah itu walaupun sedikit, tetapi secara istiqamah, yang itu yang Allah Ta'ala tengok tuan-tuan.
Anas bin Malik menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan keutamaan di situ adalah bahawa amal ibadah seperti solat, tilawatul Quran, zikir serta amal sosial seperti sedekah dan zakat yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amal serupa selama 1000 bulan yang mana telah dilakukan pada malam-malam sebelum Al-Qadar. Kalaulah tuan-tuan maknanya bermula daripada, katalah malam Qadar itu bermula dari 21 Ramadan tuan-tuan ya. Hari ini 20 Ramadan. Hari ini 20 Ramadan. Kemudian berakhir selepas solat fardu asar dah masuk 21 Ramadan. Dia dah start tuan-tuan daripada awal 21 Ramadan lepas solat asar tu dia zikir, dia solat, dia berqiyamul lail pada besok malamnya, baca Quran, dia pulun betul-betul tuan-tuan. Dan dia buat secara konsisten, istiqamah sampai ke malam hari raya. InsyaAllah dia akan dapat tuan-tuan. Dia mesti dapat. Tapi kadang-kadang tuan-tuan sikap kita nak ambil malam ganjil semata-mata. Malam 21 kita buat, malam 22 kita rehat, 23 kita buat, 24 rehat, 25 buat, 26 rehat, 28 buat, 29 rehat, malam raya langsung rehat terus. Sibuk dengan lansirnya, sibuk dengan lemangnya, sibuk dengan mercunnya. Tuan-tuan, dengan cara sikap kita itu, adakah Allah melihat kita ini seperti istiqamah? Adakah Allah akan melihat kita ini konsisten? Adakah Allah melihat kita ini sebagai hamba yang betul-betul nak dapatkan 1000 bulan ni? Tuan-tuan sidang pendengar yang mulia, kita ni tuan-tuan kalau nak bersungguh dengan makhluk tuan-tuan ya, nak bersungguh-sungguh nak beli barang, macam kita nak dapat tiket murah lah tuan-tuan. Raya ni kita nak dapat tiket murah balik ke Sabah Sarawak. Adakah tuan-tuan tengok online dekat handphone tu, hari ni tengok, besok rest, lusa tengok, tulat rest, tumbing tengok, tukang rest. Adakah tuan-tuan tengok begitu? Isnin tengok, Selasa tak tengok, Rabu tengok, Khamis tak tengok, Jumaat tengok, Sabtu tak tengok. Tuan-tuan akan tengok every day. Saya percaya tuan-tuan, sebab saya pernah buat. Kita nak tengok tambang murah daripada Air Asia ni tuan-tuan. Setiap hari kita tengok, setiap masa, setiap waktu. Pukul 11 tengok, pukul 1 tengok, pukul 3 tengok, pukul 4 tengok. Setiap hari tuan-tuan kita tengok. Dan di sini nampak kesungguhan. Dan kita dapat tarikh tu. Kita dapat waktu tu. Kita dapat masa itu. Kita dapat price itu. Kita dapat harga yang kita nakkan. Sebab apa tuan-tuan? Kesungguhan kita melihat setiap hari, setiap masa, setiap saat, setiap jam. Apatah lagi tuan-tuan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kali ni kita belum lagi sampai ke kalaulah tuan-tuan kita sudah sampai ke 10 malam terakhir ni tuan-tuan, kita berazam dan bersungguh-sungguh untuk tahun ini, ya Allah, aku ni nak dapatkan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aku nak dapatkan keimanan yang betul-betul, aku nak ibadat betul-betul ni ya Rabb. Aku nak dapat 1000 malam terakhir ni. Aku akan tidak absent bermula daripada malam pertama sampai malam raya. Maknanya tuan-tuan, cita-cita tu dah ada daripada mula malam pertama sampai ke malam raya. Tahajud, zikir, baca Quran, sedekah. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Kalaulah tuan-tuan daripada mula awal 1 Ramadan kita masukkanlah RM10 di dalam tabung masjid, bagi dekat, kita salurkan, kita forward lah, kita bank in lah mana-mana tempat sebagainya. Hanya RM10 tuan-tuan ni. Tapi sebab kita konsisten tu, sampailah ke malam-malam yang Al-Qadar, RM10 itu jadi RM1000 nilainya tuan-tuan. Tapi kalau kita main celuk-celuk, kita main spot-spot ya, satu ni buat, besok tak buat, ini buat, besok tak buat, tiba-tiba tuan-tuan hari kita tak buat, tak kena pada malam Al-Qadar, macam tak dapat tuan-tuan. Kita takkan dapat kelebihan tersebut. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya bila Anas bin Malik kata, menyampaikan keterangan baginda Nabi SAW bahawa sesungguhnya Allah mengurniakan Lailatul Qadr untuk umatku dan tidak memberikan kepada umat-umat sebelumnya. Subhanallah tuan-tuan. Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Musa AS tuan-tuan. Nabi Musa AS pernah minta dengan Allah, minta dengan baginda Nabi SAW untuk menjadi umat baginda Rasulullah yang mulia tuan-tuan. Sebab ni,
Sebab kelebihan Al-Qadar yang tidak ada pada umat-umat terdahulu, tidak ada pada Nabi terdahulu. Kenapa Allah Ta'ala bagikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita, tuan-tuan? Sebab umur kita tak panjang, tuan-tuan. Umur kita pendek, 60, ya, paling panjang pun 80 begitu, kita dah dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebab Allah Azza wa Jalla memberikan peluang kepada kita sampai adakan malam Al-Qadar 1000 bulan kalau kita beribadah pada malam itu. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang mulia, apakah itu Al-Qadar? Malam Al-Qadar ialah malam tersebut datang sehingga kita dapat melaksanakan amal soleh yang balasannya dapat 1000 bulan ataupun lebih tepatnya 80 tahun 4 bulan. 1000 bulan ni tuan-tuan, 80 tahun 4 bulan. Subhanallah tuan-tuan. Umur kita tuan-tuan, kita tak tahu. Andai katalah kita berusia sampai 80 tahun 4 bulan, adakah kita beribadah secara konsisten daripada mula subuh sampai ke isyak? Adakah kita ni tuan-tuan sebagai pendiri, seorang abid yang betul-betul tetap amal ibadat kita, adakah kita ni solat jemaahnya 5 waktu tak absent dekat masjid? Adakah tuan-tuan kita ini lepas solat fardu 5 waktu kita ba'diyahnya, qabliyahnya tak pernah tertinggal? Adakah tuan-tuan kita ini Isnin, hari-hari putihnya Isnin dan Khamis kita puasa tanpa gagal? Adakah tuan-tuan kita ini terlibat ataupun kita ini tergolong sebagai mereka yang mengamalkan solat sunat witir tanpa gagal 80 tahun 4 bulan ni? Tak ada tuan-tuan. Masalahnya tuan-tuan tak ada. Itu sebab Allah Azza wa Jalla tahu umat baginda Rasulullah ini umurnya pendek, amal ibadatnya tak kuat, amalannya tak hebat tuan-tuan sebagaimana umat terdahulu dan sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Maka Allah bagikan pada umat Nabi Muhammad ini, umat terakhir, umat akhir zaman ini kelebihan 10 kelebihan 1000 bulan itu, iaitu malam Al-Qadar. Tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang diterangkan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir, bahawa malam Al-Qadar itu ataupun Lailatul Qadr merupakan satu malam yang mulia kerana pada malam tersebut diturunkan Al-Quran. Al-Quranul Karim tuan-tuan turun pada malam Al-Qadar. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi tuan-tuan, ada satu rangkap nasyid yang pernah dialunkan oleh kumpulan Hijaz kalau saya tak silap, menerangkan tentang malam Al-Qadar itu adalah malam Al-Quran tuan-tuan, ya. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan Al-Quran, bulan maghfirah, bulan yang ada Lailatul Qadar. Tuan-tuan, bulan Lailatul Qadar, bulan Al-Quran yang ada Lailatul Qadar yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dan adakah kita nak melepaskan peluang yang dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla ini berlalu begitu saja? Adakah kita masih lagi nak penting dengan tidur, nak pentingkan dengan sahur yang makan banyak sebab bimbang besok lapar? Kita pentingkan bila berbuka puasa kita nak pulun semua, ini airnya, ini air madu, ini air tebu, kita semua nak balun berjak-jak. Malam makan tanpa henti, lepas berbuka makan, lepas more, lepas tarawih makan, more makan, tengah malam makan sebab bimbang lapar waktu siang. Lapar semacam tuan-tuan ni. Lapar semacam kita waktu siang tu, memang Allah Ta'ala dah aturkan dalam perut manusia ni, makanlah banyak mana pun siang tu, bermula daripada sahur sampailah berbuka, berbunyi semacam perut tu. Jadi tuan-tuan, tidak ada artinya tuan-tuan kita pulun daripada segi makan ni. Bukannya kita nak pulun daripada segi makan tuan-tuan, tapi kita pulun daripada segi ibadah tuan-tuan. 10 malam terakhir ni, pulun daripada segi sedekah, pulun daripada segi zikir. Sebutlah tuan-tuan nama Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Kita sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Baca Quran tuan-tuan. Kalau kita bukanlah orang yang lancar baca Quran, cari guru. Betulkan bacaan, ya tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni pulunkan untuk khatam Quran semata-mata. Daripada mula Alif Lam Mim ni bacanya laju, ya Allah, speed boat. Lajunya tuan-tuan,
Allahu Akbar. Gear 1, gear 2, gear 3 sampai gear 6 memang speed. Tetapi bacanya tunggang langgang, tuan-tuan ya. Tak boleh begitu, tuan. Bacanya biar pelan-pelan. Walaupun tak habis 30 juzuk, tuan-tuan, tapi bacanya dengan penuh kualiti. Dengan gunahnya, dengan tajwidnya, dengan matnya, dengan fasahahnya. Masya Allah, tuan-tuan. Quran ni, tuan-tuan, mukjizat baginda Nabi SAW. Quran ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat ya, mukjizat baginda Rasulullah SAW selain daripada Isra' wal Mi'raj, Allah Azza wa Jalla kurniakan Quran sebagai mukjizat. Dan Quran inilah, tuan-tuan, yang kita pegang, yang kita berpegang, yang kita berpaut dengan Quran ni. Kita takkan jadikan Quran ni, tuan-tuan, sebagai CP-CP. No, kita jadikan Quran sebagai memang tempat kita untuk berpaut. Tuan-tuan, saya nak mengimbau sedikit sejarah. Tuan-tuan ingat tak dulu apabila bahagian fakulti undang-undang UIA, tuan-tuan ya, Tan Sri Ibrahim, sekarang ni dia jadi fakulti Ibrahim Law. Dia pernah menyuarakan, tuan-tuan, pandangannya nak letakkan satu dalam perlembagaan Islam itu, perlembagaan yang paling utama iaitu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab, tuan-tuan, orang dahulu dia berfikir bahawa Al-Quran inilah undang-undang perlembagaan yang paling tepat, yang paling clear, yang paling jelas di sini. Tapi ada segelintir mereka yang takut nak berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Mereka melihat bahawa dengan berpegang dengan Al-Quran itu jadi mundur, ya, jadi macam tidak menjaga hati beberapa pihak dan sebagainya. Tapi, tuan-tuan, kita yakin bahawa mukjizat Al-Quran, mukjizat baginda Nabi SAW dengan Al-Quran ini yang diturunkan pada malam Al-Qadar, ada terlalu banyak kelebihan kebaikannya, tuan-tuan. Hadirin, tuan-tuan, di malam itu para malaikat Allah dan juga malaikat Jibril memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan cahaya-cahaya. Pohon dengan Allah memberikan keberkahan. Pohon dengan Allah Rabbul Jalil Jalla Jalalah keutamaan. Pohon dengan Allah bagikan kebaikan dengan hamba-hamba Allah yang beribadah melakukan amal soleh pada malam tersebut. Yang pohon ni, tuan-tuan, malaikat, tuan-tuan. Malaikat ni siapa, tuan-tuan? Bukannya manusia macam kita, tuan-tuan. Dosanya tak pernah buat, tak pernah berdosa, tuan-tuan. Malaikat ni taatnya, ya Allah, hebat, dahsyat, tuan-tuan, ibadat para malaikat ni. Walaupun pahala mereka itu flat ataupun konsisten, tuan-tuan, dia tidak naik apatah lagi turun. Sebab mereka beribadah dengan Allah dengan ketaatan yang luar biasa. Ada satu malaikat yang 70,000 malaikat itu rokok sampai hari kiamat. 70,000 malaikat yang tugasnya untuk memegang arash. 70,000 malaikat ada yang sujud, 70,000 malaikat ada yang qiyam. Taat mereka ni luar biasa, tuan-tuan. Tetapi yang mendoakan ni malaikat-malaikat ni. Mana mereka itu adalah pekerja-pekerja yang taat setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tu yang mendoakan kita. Ya Allah, berilah ya Allah keberkatan kepada Kri ni, ya Allah, ya, malam bulan Ramadan ni. Nampak dia bangun, malam-malam lain dia tak bangun. Malam Ramadan ni, ya Allah, nampak Kri ni dia bangun sembahyang malam dan kena pula dia spot malam ni malam Al-Qadar. Bagilah ya Allah kepadanya cahaya, ya Allah. Bagilah keberkatan kepadanya, ya Allah. Bagilah iman, taqwa yang dimasukkan dalam hati dan jiwanya, ya Allah. Bagilah kesabaran padanya, ya Allah. Tuan-tuan, malaikat doakan kita ni, tuan-tuan, bukan senang, tuan-tuan. Tidakkah doa malaikat itu makbul? Mesti confirm makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila nama-nama kita disebut, ya Allah, berilah keberkatan kepada Kri, berilah keberkatan ya Allah kepada Azmi, berilah ya Allah keberkatan kepada Kena Daud, berilah ya Allah keberkatan kepada Kena Zahimi, ramai lagi nama-nama yang saya nak sebut, tuan-tuan, sebagai pensyarah-pensyarah hebat universiti kita. Ya Allah, ya Rabb, berilah keberkatan ya Allah kepada yang berbahagia FBC dan sebagainya. Subhanallah, tuan-tuan, nama kita disebut satu persatu oleh malaikat yang bertugas pada malam itu, sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, di mana dalam ayat Allah ini malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, tuan-tuan.
Itu yang bila dalam satu kitab Bahrul Mazi menceritakan, bila pada pagi itu tuan-tuan, mereka yang bangkit bangun di waktu malam ini, mereka akan berasa sejuk. Tubuh mereka tuan-tuan akan rasa sejuk. Mereka akan rasa sedih, rasa nak menangis, rasa pilu, rasa sayu. Sebab apa tuan-tuan? Keberkahan dan cahaya yang didoakan oleh malaikat Allah itu dah meresap ni tuan-tuan dalam hati dan jiwa kita. Kita dah dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, malaikat bukan saja mendoakan cahaya, malah malaikat mendoakan keberkahan. Ya Allah, berkatilah mereka yang bangun pada malam ini. Ya Allah, namanya Fulan bin Fulan 1, 2, 3. Ya Allah, berilah keutamaan pada yang bangun pada malam ini. Ya Allah, utama daripada segi rezekinya, utama daripada segi kesihatannya, utama daripada segi pangkatnya, utama akademiknya, utama kesabarannya, utama akhlaknya, utama senyumnya. Ya Allah, walaupun mukanya tak handsome, walaupun dia hitam, walaupun dia sebagainya, tetapi ya Allah, akhlaknya cantik. Ya Allah, keutamaan akhlak ini tuan-tuan, ya, doa malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah tuan-tuan, masya-Allah. Didoakan juga oleh para malaikat tuan-tuan kebaikan kepada hamba-hamba Allah yang beribadah melakukan amalan soleh pada malam tersebut. Allahu Akbar tuan-tuan. Malaikat kata, ya Rabb, doakanlah kebaikan kepada mereka. Ya Allah, baik ni tuan-tuan bukan baik akhlak semata-mata tuan-tuan, ya. Baikkanlah ya Allah daripada segi rezekinya yang dia dapat daripada UPNM. Ya Allah, ya Rabb. Gaji yang dia dapat, ya Allah, berikan rezeki kebaikan kepadanya. Ya Rabb. Kebaikan pada akhlaknya, baik daripada tutur bicaranya, baik daripada segi akhlaknya. Barulah tuan-tuan, bila kita dapat keberkatan doa daripada malaikat itu, baiknya kita tuan-tuan, doa daripada malaikat itu, kebaikan kita bukan hanya untuk kita, baikkan juga ya Rabb untuk anaknya, isterinya, keluarganya, kaum kerabatnya, cucu cicitnya. Ya Allah, tuan-tuan, offer ni tuan-tuan, adakah kita nak tinggalkan begitu aja tuan-tuan? Adakah kita nak biar begitu aja tuan-tuan, ya? Ini adalah satu ruang dan peluang daripada Allah bila kita didoakan oleh para malaikat Allah. Subhanallah. Tuan-tuan sidang pendengar yang mulia, dalam kitab tafsir Ibn Kathir dijelaskan bahawa Lailatul Qadr disebut dengan malam yang mulia kerana Allah Azza wa Jalla telah mengkhabarkan sesungguhnya ia telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ad-Dukhan, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang kita baca tuan-tuan, ya, surah Ad-Dukhan dalam ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, sesungguhnya kami turunkannya di malam yang barakah. Al-Quranul Karim tuan-tuan diturunkan pada malam yang barakah tuan-tuan. Malam barakah ni tuan-tuan adalah malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tuan-tuan, kita boleh ni lah tuan-tuan, kalau kita boleh lihat, ya, rasa keseronokan ni tuan-tuan, ya, keberkatan ni, kita rasa lapang, rasa gembira. Dia maknanya tuan-tuan, ya, kita ni adalah orang yang terpilih di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, kita tengok macam mana para sahabat-sahabat terdahulu tuan-tuan, ya. Mereka itu dikenali oleh baginda Nabi SAW, sentiasa disebut-sebut oleh Nabi yang mulia SAW. Baginda Nabi mencari-cari mereka. Baginda Rasulullah bertanya pula dengan orang lain, mana Fulan bin Fulan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada barakah pada mereka. Baginda Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang cukup hebat, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tunjukkan bahawa akhlak Nabi itu adalah akhlak yang azim tuan-tuan, ya. Akhlak yang cukup besar, akhlak yang cukup hebat. Ataupun bahasa kita ni tuan-tuan, akhlak yang dahsyat lah tuan-tuan, ya. Sebab hebatnya. Jadi bila akhlak itu ada pada Nabi, Rasulullah turunkan dengan para sahabat-sahabat, sahabat-sahabat turunkan dengan para keluarganya turunkan dengan mereka yang ikut sahabat-sahabat, tabi'in, sampailah kepada kita tuan-tuan. Akhlak itu mengalir dalam hati, dalam darah kita tuan-tuan. Tidakkah itu kita dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tuan-tuan, pada malam itu Allah Azza wa Jalla menyatakan fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, kami turunkannya di malam yang barakah. Quranul Karim tuan-tuan bila diturunkan di malam yang barakah, itu sebab Quranul Karim ini satu mukjizat yang tidak boleh diperkotak-katikkan. Satu mukjizat Allah Azza wa Jalla yang tak boleh diedit, tak boleh diubah, tak boleh dikacau.
Tuan-tuan tengok bagaimana kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil telah diubah mereka tuan-tuan. Manuskrip asalnya diubah oleh orang Yahudi, orang Nasara. Tetapi Al-Quranul Karim walaupun cuba diubah, dihilangkan berbagai tuan-tuan, dihilangkan page-nya, dihazafkan hurufnya, ditukarkan segala macam itu ini dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala tetap menjaga Al-Quran ni sebab dia diturunkan fi lailatin mubarakah. Dia diturunkan pada malam yang barakah, dan Quran ini adalah mukjizat yang khusus kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan sidang pendengar yang mulia, inilah tuan-tuan yang mana kemudian dikenal sebagai malam Al-Qadar yang berada di dalam bulan Ramadan itu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu kata tuan-tuan kelebihan pada bulan Ramadan, khususnya pada malam Al-Qadar. Bila kita beribadah lebih tuan-tuan, kita zikir lebih, kita sedekah lebih, bangun malam lebih. Nak pula tuan-tuan pada hari itu kita berpuasa memang perfect betul, ikhlas. Tak adalah tuan-tuan kita puasa ni kering bibir tuan-tuan ni, poyo muka, pucat muka-muka. Hari itu tuan-tuan memang terbaik puasanya. Kebetulan hari itu adalah hari yang Allah Ta'ala telah turunkan Al-Qadar, dia dapat. Jadi macam mana kita nak dapat ni tuan-tuan? Adakah kita nak spot-spot? Adakah kita nak tengok-tengok hari daripada hari pertama sampai hari terakhir? Adakah kita nak ambil hari-hari tertentu? No, kita ambil daripada hari pertama tuan-tuan. Kena latih daripada hari pertama. Niat kita puasa dengan ikhlas, berbuka puasa sekadarnya, bersahur sekadarnya, ibadah jangan kasihan. Minta ampun tuan-tuan dengan Allah Azza wa Jalla, istighfar, cuba menangis dengan Allah Azza wa Jalla tuan-tuan ya. Kita tuan-tuan menangis juga. Nangis tengok drama tuan-tuan ya. Kalau zaman saya dulu muda-muda, menangis tengok Govinda tuan-tuan. Menangis tengok Shah Rukh Khan, tengok Salman Khan, menangis tuan-tuan ni. Tapi bila berdoa dengan Allah Azza wa Jalla, pasal apalah susah sangat menangis ni? Kenapa keras sangat hati aku ni ya Allah? Payah sangat nak menangis. Sampai tengok cerita sedih, menangis. Tengok cerita Piramdi, menangis. Ibu mertua aku tengoklah berpuluh kali, menangis tuan-tuan ya. Sebab apa tuan-tuan? Jiwa kita ada kelembutan. Jadi kalau kita boleh doa dengan Allah, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Kami ni nak dapat imanan wahtisaban, ghufira lahu ya Rab. Maafkanlah kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang lalu ni ya Allah. Dosa kita yang lalu ni, Allahu Akbar tuan-tuan, cukup banyak tuan-tuan ya. Sidang pendengar yang mulia yang dikasihi sekalian, berkata Ibnu Abbas bahawa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran keseluruhannya secara total daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dari langit dunia, kemudian diturunkan secara berpisah dan berperingkat selama 23 tahun. Kemudian Allah Ta'ala, dengan sebab itulah Allah Ta'ala memuliakan Lailatul Qadar, di mana Allah telah mengizinkan penurunan Al-Quran. Allah izinkan turunnya Al-Quran itu tuan-tuan pada malam Al-Qadr. Walaupun turunnya Al-Quran itu bukannya secara keseluruhan tuan-tuan berperingkat-peringkat, tetapi pada malam Al-Qadar Allah Azza wa Jalla bersetuju untuk turunkan secara total keseluruhannya malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan ya, kalau maknanya sebelum-sebelum itu Allah Ta'ala turunkan sedikit, wahyu Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda Nabi sedikit-sedikit. Tapi malam Al-Qadar Allah Ta'ala turunkan secara sepenuhnya kerana kemuliaan itu. Adapun mengenai waktu hadirnya Al-Qadar, terdapat beberapa perbezaan pendapat dan para ulama. Kemungkinan hal ini terjadi kerana Al-Qadar memiliki waktu yang berbeza di setiap tahunnya. Berbeza tuan-tuannya, beberapa pendapat para ulama hadirnya Lailatul Qadr dalam bulan Ramadan adalah pendapat daripada kitab Hashiyah Syawi ala Tafsir Jalalain karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syawi Al-Maliki. Disebutkan tuan-tuan bahawa Al-Hasan Al-Syazili mengatakan bahawa jika awal puasa pada hari Ahad, maka malam Al-Qadar jatuh pada 29. Puasa kita jatuh hari apa tuan-tuan? Tuan kira balik tengok. Kalau puasa awalnya pada hari Ahad, maka malam Qadar jatuh pada 29 Ramadan. 29 Ramadan ni tuan-tuan bukan bermula
dia bermula 29 Ramadan ni tuan-tuan, bermula daripada lepas asar ni. Jadi tuan-tuan, lepas asar tu dah mula dah kita pulun ibadah, baca Quran, zikir dengan penuh keikhlasan, buat baik, sedekah tuan-tuan ni. Jadi cara nak dapat tu macam mana yang disebutkan tadi, daripada mula, bukan saja malam itu saja tuan-tuan ya. Mentang-mentang lah hari Ahad puasa, maka Al-Qadar itu kita tengok pada pendapat Al-Imam Al-Hasan ini pada 29. Hari lain kita bagi sekupang, 10 sen. Hari itu bagi RM1. RM1 je pun tuan-tuan ya. Tapi pulun RM1. Sebelum itu 10 sen. Jadi tuan-tuan istiqamahkan dengan RM1 itu tuan-tuan ya. Imam Hasan bagi tahu lagi tuan-tuan ya, jika awal puasa pada hari Isnin, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada 21. Ini pendapat-pendapat tuan-tuan. Jika awal puasanya pada hari Selasa, maka malam Qadarnya jatuh pada 27 tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dia tengok pada hari. Kalau hari Ahad awal puasanya, malam Qadarnya pada tanggal 29 Ramadan. Kalaulah pada hari Isnin awal puasanya, malam Qadarnya pada hari 21. Kalau puasanya awal hari Selasa, malam Qadarnya 27. Kalau hari Rabu 19, hari Khamis 25, Jumaat 17, Sabtu 23. Jadi itu ni pendapat para ulama terdahulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ulama-ulama terdahulu dia dah dapat tuan-tuan ya. Dia dapat dan mereka merasakan bertahun-tahun, bukannya hari pertama je, tidak. Dan dia dirasakan bertahun-tahun, disambung pula oleh anak muridnya, disambung pula oleh studentnya, disambung pula oleh pengikut-pengikutnya sampai beberapa tahun. Dan terbukti pada malam-malam tersebut, tengok kepada kiraan hisab, kiraan masa ni tuan-tuan, memang betul. Hari Ahad 29, hari Isnin 21 Ramadan, hari Selasa 27 Ramadan, hari Rabu 19 Ramadan, hari Khamis 25 Ramadan, Jumaat 17 Ramadan, Sabtu 23 Ramadan. Jadi tuan-tuan ya, tuan-tuan pegang betul-betul tu hari tersebut supaya kita tidak terlepas ya, malam barakah, malam Al-Qadar. Kemudian tuan-tuan ada juga pendapat yang kedua menyatakan tuan-tuan bahawa kitab Hawashi Tuhfatul Muhtaj bin Syahril Minhaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, perbahasan malam Al-Qadar itu disebutkan bahawa sesungguhnya malam Qadar itu mereka juga berpendapat, dan para ulama mengenai ketentuan harinya malam Qadar itu dalam bentuk syair. Mereka bersuara begitu tuan-tuan ya, di mana jika berpuasa pada awal Ramadan hari Jumaat, maka malam Qadarnya 29 hari bulan. Ini pendapat yang lain tuan-tuan ya. Jika awal puasanya pada hari Sabtu, maka malam Qadarnya 21. Jika puasanya hari Ahad, maka malam Qadarnya 27. Jika puasanya pada hari Isnin, maka malam Qadarnya 17. Jika puasanya pada awal bulan Ramadan hari Khamis, maka malam Qadarnya ialah tanggal 10 malam ganjil. Jadi makna tuan-tuan, jumhur para ulama menyatakan bahawa malam Qadar itu berlaku pada 10 malam yang terakhir. Sebaiknya tuan-tuan kita jangan pilih malam-malam, betul malam-malam ganjil tu betul, tapi tuan-tuan kita istiqamah bermula daripada malam 21 tuan-tuan ya, 20 hari bulan Ramadan hari ini, bermula daripada waktu asar kita dah mula dah amal ibadah. Kita dah mula dah dengan aku nak pecut ni, pecutan nak mencari malam Qadar. Ada niat dah tuan-tuan. Kita dalam hati dah ada niat untuk kita bertemu dengan malam Qadar, bermula daripada 20 Ramadan sampailah ke malam raya. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan niat kita ikhlas ya untuk bertemu dengan malam Qadar itu, Allah Ta'ala akan perkenankan kepada kita pada tahun ini tuan-tuan insya-Allah. Dan tuan-tuan dengan niat kita yang suci untuk bertemu dengan malam itu, Allah Azza wa Jalla mendengar rintihan kita sebagai seorang hamba yang ingin istiqamah dalam peribadatan ini. Saya percaya tuan-tuan, kita doakan sama-sama, saya dan tuan-tuan sidang pendengar yang mulia akan sama-sama dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bertemu kita dengan bulan Ramadan ini alhamdulillah, dan bertemu kita dengan malam Al-Qadar. Cukup sekadar itu tuan-tuan perkongsian agar saya dapat manfaat khususnya, dan tuan-tuan sekalian kita sama-sama dapat manfaat tentang kelebihan malam Al-Qadar, malam 1000 bulan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل